أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat, tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnianya, atas kasih sayangnya, atas rahmat dan rahimnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan mudah-mudahan duduk sebentar kita dalam majlis ini dihitung dan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ajudan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, haji-hajah yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk kitab Minhajul Abidin, saya nak bawa dua hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini tentang kepimpinan. Hadis yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, namanya Abu Umamah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik illa atallah azza wa jalla maghlulan yawmal qiyamah yaduhu ila unuqih fakkahu barrahu aw baqahu ismuhu. Kata Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, ma min rajulin, tak ada mana-mana orang, tak ada mana-mana lelaki, yali amra asyaratin fama fawqa dhalik, yang mana lelaki itu di bawahnya ada 10 orang atau lebih. Dia seorang ketua, di bawahnya ada anak buah 10 orang atau lebih. Illa atallaha azza wa jalla, kecuali orang itu akan datang kepada Allah pada hari kiamat nanti, maghlulan yaumal qiyamah, tangannya maghlul, terbelenggu. Apa maksud maghlul? Sabda Nabi SAW dalam hadis ini, yaduhu ila unuqih, tangannya ila unuqih, di tengkuknya. Fakkahu barrahu, sekiranya dia dapat tunaikan tanggungjawab dan amanah jawatan itu sebaik-baiknya, barrahu, kebaikan untuk dia, au baqahu ismuhu, tapi kalau dia dapat jawatan itu, pangkat itu, kuasa itu, kepimpinan itu, dan dia tidak laksanakan sebaiknya, baqahu ismuhu, kehancuran untuk dia. Awwaluha malamah,
Nabi kata, ketahuilah wahai Abu Umamah, kepimpinan itu, kuasa itu, awwaluha malamah, permulaannya caci maki orang. Nak menang, nak berjaya, nak dapat tampuk kuasa, nak jadi pemerintah, awwaluha malamah, mula-mula dicaci maki orang, dikeji, difitnah, dimaki, dibaling telur, dibaling botol air. Kalau ceramah dekat Kedah, dia baling botol air. Wa awsatuha nadamah. Nabi kata, sudahlah dia berusaha nak dapatkan tapuk kepimpinan, kekuasaan kerajaan itu, mula-mula nak dapat susah, dicaci, dimaki, dikeji, dibaling orang, dihina orang. Sudah dapat, wa awsatuha nadamah. Bila sudah dapat, nadamah, menyesal. Oh, susah juga jadi menteri ni. Ni bukan kat Malaysia. Mana je? Zimbabwe. Bila dah pegang, baru tahu bukan senang. Dan bila dah tahu bukan senang, waktu tu terkeluar dekat mulut, oh, senang rupanya jadi pembangkang. Jadi pembangkang senang. Apa dia buat? Bangkang. Bangun, buka biji mata, pagi-pagi buat apa? Bangkang, 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 bangkang sampai malam tidur. Bangun balik esok, bangkang, bangkang. Nak kena fikir tak pasal ekonomi negara, nak kena fikir tak pasal pelabur luar, nak kena fikir tak pasal COVID-19, tak payah. Hanya bangkang. Nabi kata, berusaha, berpulun, bermati nak dapat. Nak dapat susah, awaluha malamah. Nak dapat tu, orang maki, orang keji, orang hina, tebal muka, last sekali dapat pegang. Dapat pegang, wa awsatuha nadamah. Dah pegang, susah rupanya. Kan? Kita kalau jadi bos satu syarikat yang ada 200 orang pekerja pun pening. Macam mana nak bayar gaji bulan-bulan? Bayangkan kalau kena fikir bagaimana nak bagi gaji pada penjawat awam. Berapa juta tu? Doktornya gaji doktor, gaji polis, gaji askar, gaji. Nabi kata mula-mula dihina, dicaci, sudah pegang, di pertengahannya nadamah, sesal. Ui, aku ingat seronok ada pangkat jawatan ni. Datang nadamah, penyesalan. Tak habis di situ, kata Nabi SAW, wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Sudahlah nak dapatkan tampuk pemerintahan itu, dicaci, dimaki. Bila dah dapat pegang, rasa menyesal. Bukan senang rupanya jadi menteri ni. Wa akhiruha, dan di hujung itu, khizyun yaumal qiyamah, dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Hadis ini tidak ada kaitan dengan yang hidup kan? Haji Aziz dah sambung dah, atau yang mati. Hadis ini nak bagi tahu, tak salah nak jawatan, nak pangkat, nak kekuasaan, tak salah, tak ada masalah. Nabi kata fakkahu barrahu, kamu boleh pegang, kamu boleh laksanakan amanah tanggungjawab itu sebaiknya, pegang. Dia akan menjadi kebaikan untuk kamu di akhirat nanti. Au baqahu ismuhu, tapi kalau kamu pegang jawatan itu, kekuasaan dan ketampuk kepimpinan yang kamu gilakan itu kamu dapat dan kamu tidak laksanakan sebaiknya, ismuhu, dosa, kehancuran untuk kamu. Sudahlah mula-mulanya dicaci, pertengahannya penyesalan, di akhirat nanti khizyun yaumal qiyamah, dihina oleh Allah di hari akhirat nanti.
Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Hadis yang kedua, sebelum kita masuk kitab. Hadis yang kedua berkaitan dengan kepimpinan, kekuasaan dan juga tampuk pemerintahan. Hadis ini daripada Ka'ab bin Ujrah, seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Ujrah. Kata Ka'ab, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw dakhala wa nahnu tis'atun wa bainana wisadatun min adam. Kata Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW satu hari datang keluar kepada kami. Kami sedang duduk dalam satu kumpulan lebih kurang 9 orang. Dalam syarah hadis ini dikatakan ada 2 kumpulan. Sahabat-sahabat tengah duduk, satu kumpulan 5 orang, 4 orang. 9 orang sahabat itu sedang duduk. Nabi sampai, Nabi datang, Nabi bersabda, faqala, kata Nabi, innaha satakunu ba'di umara yakdzibuna wa yazlimuna faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikizbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayya al-haud. Nabi kata, nanti bila aku sudah wafat, aku sudah mati, kata Nabi SAW, satakunu ba'di umara, akan lahir pemimpin di kalangan orang Islam yakdzibun, yang akan menipu rakyat, wa yazlimun, dan yang akan menzalimi rakyat. Keras sikit hadis malam ni Pak Lah. Satakunu ba'di, akan jadi lepas aku mati, umara, pemimpin-pemimpin akan lahir setelah aku wafat. Apa mereka buat? Yakdzibun, mereka akan menipu. Wa yazlimun, mereka akan menzalimi rakyat. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikibzihim wa a'anahum ala zulmihim. Dan pemimpin yang menipu dan menzalimi rakyat ini akan dikelilingi oleh pembantu-pembantunya yang membenarkan penipuan itu dan membantu kezaliman itu. Sudahlah pemimpin itu tipu dan zalim, yang duduk keliling tu, baik bos, baik, terbaik. Dia jahat dah. Orang bawah tak tolong betulkan, tolong support lagi. Tahu dah dia tipu, angkat. Tahu dah dia zalim, angkat. Falaisa minni, Nabi kata, pemimpin yang penipu dan zalim itu dan penyokongnya yang juga membantu penipuan dan juga kezaliman itu, falaisa minni, bukan dari golongan aku, kata Nabi SAW. Nabi tak mengaku umat kumpulan ni. Walastu minhu walaisa biwaridin alayal haud, dan aku haramkan, kata Nabi SAW, mereka ini, kumpulan ini, pada hari akhirat nanti minum daripada telaga aku. Haud maksudnya telaga. Nabi ada telaga yang diberi nama Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Nabi ada satu telaga istimewa Allah bagi. Kumpulan ini Nabi kata, walaisa biwaridin alayyal haud, mereka takkan boleh minum telaga aku tak bagi. Wa man lam yusaddiqhum bikadzihim wa yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni. Tapi kalaulah pemimpin itu menipu, pemimpin itu zalim kepada rakyatnya, ada kumpulan yang pergi betulkan. Tuan sebagai pemimpin, tuan dah salah ni, tuan dah menipu rakyat, tuan dah menzalimi rakyat. Kumpulan yang pergi menegur dan membetulkan itu, Nabi sebut fahuwa minni, itu golongan aku, itu umat aku. Nabi mengaku mereka sebagai umat Nabi SAW.
wa ana minhu, dan aku juga daripada kumpulan mereka. Mereka umatku, aku daripada mereka. Wa huwa waridun alayyal haud, dan aku benarkan mereka untuk minum daripada telaga aku pada hari akhirat nanti. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah, dua hadis tentang kepimpinan ini. Dia tak nampak kasak sangat pala kan? Okey kan? Nampak lah hangguk tu okey tu. Kan tengok ustaz pasal malam ni hadis pasal kepimpinan pula ni kan. Nak bagi tahu daripada dua hadis ini bahawa pegang jawatan itu tak ada masalah. Masalahnya jika tak mampu menunaikan amanah yang datang bersama dengan tanggungjawab dan jawatan itu. Dia akan menjadi penghinaan, dia akan menjadi satu penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah bantu kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama apa juga jawatan yang Allah kurniakan kepada kita, kita dapat jalankan, kita dapat laksanakan, kita dapat tunaikan sebaik-baiknya, agar ia tidak menjadi satu penghinaan kepada kita di akhirat nanti insya-Allah. Kita masuk kitab Minhajul Abidin. Kita sampai di muka surat 189. Bismillah. Tak tuang air, mana ada air? Bismillah. Muka surat 189, kitab Minhajul Abidin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Perenggan yang kedua daripada atas, daripada Abu Qilabah. Itu seorang ulama besar, Abu Qilabah. Berkata Abu Qilabah, sesungguhnya pada mengumpat itu merobohkan hati daripada hidayah. Maka bermohonlah kepada Allah pemeliharaan daripada kerosakan hati itu dengan limpah kurnia. Ini adalah perbicaraan tentang percakapan yang haram. Kita dah bincang sebelum ini 4 sebab kenapa kitab tulis kenapa kita tak boleh cakap benda yang haram. Adapun percakapan yang harus, maka padanya ada 4 perkara. Ni kita tengok 4 perkara pula. Kenapa perkara yang harus itu tidak boleh banyak. Kita dah bincang sebelum ini bagaimana perkara-perkara harus ini dalam kitab Minhaj disebutkan. Ia harus, kalau haram sikit pun tak boleh. Harus boleh tapi tak boleh berlebihan. Yang pertama, menyebutkan pekerjaan malaikat pencatat yang mulia dengan mencatat apa yang tiada kebaikan padanya dan tiada faedah. Sedangkan wajib bagi seseorang merasa malu terhadap kedua malaikat pencatat itu, dan seterusnya dia tidak menyakiti kedua-dua malaikat yang mulia itu. Maksudnya Nabi sebut dalam satu hadis, falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata kalau nak cakap, cakaplah yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, falyasmut, maka diamlah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada yang diucapkan dari satu ucapan melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid yang menjadi pengawas dan yang sentiasa siap sedia menulisnya. Yang kedua, pengiriman buku catatan amal kepada Allah Ta'ala yang terdiri daripada perbuatan dan percakapan yang sia-sia
dan perbualan karut yang tidak keruan. Maka hendaklah seorang hamba itu berjaga-jaga daripada pengiriman yang sedemikian itu dan merasa takut kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dan tersebut cerita bahawa setengah orang-orang soleh telah melihat seorang lelaki yang sedang bercakap percakapan yang keji. Maka berkata orang soleh itu, wahai orang yang bercakap, kasihannya kamu, sesungguhnya kamu sedang merencanakan sebuah buku catatan kepada Tuhanmu. Oleh sebab itu, lihatlah apa yang sedang kamu rencanakan. Yang ketiga, muka surat sebelah, buku amalan pada hari kiamat di hadapan Allah, Raja yang maha hebat, dengan disaksikan oleh para saksi di tengah-tengah kesusahan, huru-hara, haus dahaga, bertelanjang dan lapar kebuluran, lagi terputus dari syurga dan tertahan daripada nikmat. Pada hari pembalasan itu, kata kitab, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah huru-hara itu, maka buku kitab amalan itu akan dibacakan. Dan hendaklah buku kitab amalan kita, ibu ayah, saya berpesan pada diri saya yang lemah, ibu ayah yang dirahmati Allah, untuk membanyakkan dalam buku Raqib dan Atid kita adalah tulisan daripada malaikat Raqib, amal-amal yang soleh. Yang keempat, celaan dan cemuhan malu terhadap apa yang telah dilafazkan daripada perkataan-perkataan keji dan sia-sia, dan terputus hujah yang boleh dijadikan alasan untuk membela diri serta merasa malu terhadap Allah Rabbul Izzah. Maka sesungguhnya telah dikatakan, iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Awaslah daripada berlebih-lebihan dalam percakapan atau perbuatan, kerana sesungguhnya hisabnya akan lama berpanjangan. Dan telah cukup dengan 5 asal yang menjadi penasihat bagi sesiapa yang mahu menerima nasihat. Sesungguhnya telah kami bentangkan keterangannya dengan panjang lebar dalam Asrar Mu'amalatuddin. Kalau nak tengok keterangan lagi panjang, kata pengarang kitab ini, Imam Ghazali, dalam kitab Asrar Mu'amalatuddin lagi detail. Dan apa yang terkandung di dalamnya mencukupi dan memuaskan hati. Apa yang ada ni adalah sebagai panduan asas. Maka oleh itu, lihatlah kepada apa yang tertulis di dalamnya. Nescaya kamu mendapat kesembuhan, iaitu penyakit, supaya tidak suka bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Habis tentang lidah. Yang keempat, kita masuk kepada mengenal hati. Kemudian wajib ke atasmu memeliharanya. Nya di situ bermaksud hati, memperbaikinya, yakni hati, mengelokkan tilik pandang terhadapnya, serta mengerahkan tumpuan usaha tenaga yang besar terhadapnya. Kerana sesungguhnya hati itu adalah anggota yang paling besar bahayanya, yang paling banyak kesan pengaruhnya, yang paling halus urusannya, yang paling payah memperbaikinya, dan yang paling sukar keadaannya. Hati-hati ini dipanggil qalbun. Qalbun daripada perkataan qilab, maksudnya dia tak reti duduk diam, dia menggelegak. Sebab tu hati kita sekejap-sekejap sedih, sekejap gembira, sekejap senang, sekejap rasa susah. Dan doa yang Nabi SAW yang kita selalu amalkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hati ini apa? Hati ini raja dalam diri. Hadis panjang Nabi SAW bagi tahu. Di hujung hadis itu Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Baik dia baik semua. Sebab apa? Sebab hati itu adalah raja. Saya bagi contoh. Katalah kita nak datang solat maghrib tadi,
Yang akan mengarahkan adalah sang raja yang bernama hati. Hati yang terlintas dulu. Nak pergi surau, nak solat maghrib. Siapa punya kerja? Hati. Nak pergi naik kereta ke motor? Nak pergi pakai baju warna apa? Nak pergi pukul berapa? Nak pergi dengan siapa? Siapa jawab? Akal. Akal akan susun. Siapa yang akan pergi? Jawarih. Kaki melangkah, tangan bawa steering kereta, mata melihat jalan dan sampai ke surau. Kalau perbuatan yang jahat bermula juga daripada hati. Contohnya hati tu terdetik nak pergi merompak malam ni. Nak rompak siapa? Nak rompak pukul berapa? Bagaimana cara merompak? Bukan kerja hati dah, bukan kerja hati. Kerja akal menyusun strategi. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Jawarih. Kaki yang berjalan, mata yang tengok ada orang nampak tak, tangan yang akan seluk masuk ambil barang. Maka sebab itu hati itu adalah tempat pandangan Allah. Sebab dia raja. Dia baik, insya-Allah semua baik. Kalau dia bermasalah, semua bermasalah. Kata guru saya, hati itu baiknya pada dua, rosaknya pada dua. Hati itu sekiranya dia rosak fizikalnya, contohnya seseorang itu ditakdirkan Allah kena kanser hati, habis badan dia, jadi kuning, mata jadi kuning, kulit jadi kuning. Rosak hati itu secara fizikal merosakkan seluruh tubuh badan. Dan rosaknya hati itu dari sudut batin. Hati itu penuh hasad, penuh dengki, penuh dendam, penuh pemarah, penuh bakhil. Dia juga akan merosakkan seluruh anggota. Para ulama bincang, yang mana lebih bahaya, penyakit zahir atau penyakit batin? Jawapannya adalah penyakit batin. Penyakit zahir, darah tinggi, kencing manis, go out. Penyakit-penyakit zahir ini dia tidak akan membawa orang ke neraka. Katalah seorang hamba Allah itu baik amalannya, banyak ibadatnya, baik hatinya, tapi Allah uji dia ada penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Kalau dia meninggal, tidak dihitung, tidak dinilai, tidak ditengok kepada penyakit zahirnya. Tapi kalaulah orang itu badannya sihat, tubuh badannya tegak, sangat bertenaga, tapi dalam hatinya penuh riya, penuh takabur, penuh sombong, penuh pemarah, penuh pendendam, penuh bakhil, penuh tamak, walaupun tubuh badannya sihat, tetapi kebarangkalian dia untuk dicampakkan ke dalam neraka itu adalah tinggi. Sebab Allah melihat hati, Allah tidak melihat kepada anggota tubuh badan kita. Dan di sini disebutkan 5 asal yang cukup dalam pembicaraan hati. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala tentang hati dalam surah Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kamu. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala isi hati yang ada di dalam dada. Kerap kali Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hati, dan Allah mengulang-ulang sebutannya di dalam Al-Quran. Dan telah cukuplah pandangan Allah yang Maha tahu, lagi yang Maha mengetahui akan hati seseorang. Ia sebagai amaran dan ugutan bagi hamba-Nya yang khusus, kerana berurusan dengan Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib adalah amat berbahaya dan mendapat kemurkaan-Nya. Maka oleh itu hendaklah dirimu menilik pandang dengan hati-hati terhadap apa yang Allah mengetahui daripada perasaan hatimu. Hati ni susahnya menjaga hati. Kadang-kadang sampai istighfar itu perlu diselangi dengan istighfar, kan?
tiba-tiba kita nampak ada orang berlaku sesuatu perkara kemalangan ataupun suatu perkara tidak baik, kita pun sebut astaghfirullahalazim, ataupun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu kita sebutkan itu, tiba-tiba terlintas rasa riak dalam hati kita. Orang lain semua terkejut. Apa cut? Kan? Kita tak, kita sebut astaghfirullahalazim. Kan? Dan mengaji kitab Minhaj. Terkejut. Astaghfirullahalazim. Waktu terkejut sebut astaghfirullahalazim itu, datang perasaan riak. Maka astaghfirullahalazim yang pertama itu perlu disusuli dengan astaghfirullahalazim yang kedua. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu susahnya menjaga hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati disebutkan bagaimana riak, takabur, sum'ah, dia boleh datang apa? Dia boleh datang sebelum, semasa, selepas. Dia macam satu tagline tu. Dulu, kini, ada yang sambung. Ada yang sambung. Dulu, kini dan selamanya. Ada orang yang diuji riak itu datang sebelum, dia belum solat lagi, tiba-tiba rasa, aku rasa hari ni telekong aku kot yang paling mahal kat surau ni. Dia kalau cakap telekong kena pandang sini, betul boleh pandang sana. Riak itu datang bila? Datang sebelum solat. Ada riak yang datang semasa, waktu sebelum datang solat tu dah, ya Allah, aku nak lillahi ta'ala, ya Allah, aku nak semayang kerana Engkau, ya Allah, aku datang surau kerana Engkau, ya Allah. Sebelum dapat dijaga dengan baik. Bila iblis datang, bila syaitan datang untuk mengganggu, datangkan perasaan riak itu semasa tengah solat tu datang perasaan. Dan ada orang yang terlepas semasa, dia datang selepas. Waktu nak bagi sumbangan, dah jaga dah, ya Allah, aku tak nak bangga, ini semua pemberian Kau kepadaku, aku nak bantu orang susah. Sebelum bagi sedekah, dapat jaga hati dengan baik. Waktu bagi sedekah dekat orang susah tu pun, ya Allah, ni aku bagi ni, aku tak nak orang lain nampak, tak nak selfie, Facebook, tak nak, aku bagi kerana Engkau, ya Allah. Sebelum bagi sedekah tu dapat jaga hati, selepas jaga sedekah tu dapat jaga hati. Cantik dah. 2 minggu lepas tu, ada orang tegur, Ji, 2 minggu lepas Ji bagi sumbangan Ji well, you know me. Bila riak tu datang? Selepas 2 minggu selepas amal soleh itu dilakukan. Kata kitab, susahnya tu keyword dia, susahnya menjaga hati. Kan? Susah menjaga hati. Terutama ada beberapa kes saya jumpa, yang paling susah menjaga hati ialah bila ditakdirkan Allah kena menjaga ibu dan ayah yang sudah tua. Allah. Kan? Yang nak dijaga tu bukan kencing berak mak tu. Mak tu mungkin dah uzur, dah pakai pampers, tak boleh bangun, nak kena tukarkan pampersnya. Itu adalah amalnya. Yang susah bukan di situ. Mak dah berak ni mak, tak apa mak, buka pampers mak tu, buang, pakaikan pampers baru. Bukan pada amal buang najis mak tu yang susah, bukan di situ. Kat mana susahnya? Hati. Hai mak, anak ada 10 orang, saya je yang buang taik mak. Yang 9 orang lagi mana? Susahnya menjaga hati. Buat baik dah, cantik dah hati. Sebab apa? Sebab hati itu tempat jatuh pandangan Allah. Sebab itu kalau kita belajar tasawuf ini, anehnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang Allah sayang ialah dugaan. Allah murka pada si A, Allah sayang pada si B. Allah akan takdirkan si A ni menzalimi si B ni. Si B ni, yang B ni dia akan rasa apa?
Ya Allah, aku ni dah lah sembahyang jaga baik, dia tu dah lah tak sembahyang jahat, dia pula boleh zalimi aku. Tanda kasih Allah kepada hambanya, hamba itu yang diberi ujian, yang dizalimi, yang disakiti, yang dihina, yang dicaci. Siapakah manusia yang Allah paling sayang? Nabi SAW dan para rasul yang diutus oleh Allah. Kalaulah kasih sayang Allah itu tafsirannya seperti kita akan sayang orang itu dan kita akan pastikan dia tidak disakiti. Kan? Nenek-nenek ada cucu-cucu, nyamuk hinggap pun tak bagi. Kan? Adalah satu kesan nyamuk. Habis panggil fogging Kementerian Kesihatan. Sembuh rumah, cucu kena gigit nyamuk. Manusia sayang manusia, macam mana dia buat? Dia akan jaga. Allah sayang hamba, Allah akan uji dan uji. Dan yang paling tinggi ujian ialah para rasul dan para nabi alaihimussalatu wassalam. Ni dah azan ke? Isyak awal sekarang. Sebab jam tu dia tak ada jarum. Ada jarum? Okey. Sabda Nabi SAW ni kita sebut tadi, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Hadis ni ada banyak riwayat. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada yang sebut wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak hanya melihat kepada rupa dan kulitmu, kepada hartamu, kepada ciptaanmu. Kenapa Allah tak lihat rupa baras kita? Sebab itu yang Allah beri pada kita. Tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati kamu. Maka kalau begitu, hati adalah tempat tilik pandangan Allah, Tuhan semesta alam. Maka hairan sekali terhadap sesiapa yang mengambil perhatian berat terhadap wajahnya yang merupakan tempat tilik pandangan makhluk, lalu dia membasuhnya dan membersihkannya daripada kekotoran dan najis-najis, dan menghiaskannya dengan apa yang termampu, supaya makhluk tidak melihat pada keaiban wajahnya. Sedangkan dia tidak memberi perhatian berat terhadap hatinya yang merupakan tempat tilik pandangan Allah, Tuhan semesta alam. Muka kita jaga, ada parut kita sapu make up, ada apa-apa kita sapu. Tapi hati itu yang lebih penting. Kita habiskan sikit lagi, habis perenggan tu. Sepatutnya dia membersihkan hati, menghiaskannya dan memperelokkannya dengan sifat-sifat yang terpuji, agar tidak dipandang oleh Allah Tuhan Jalla Jalaluh akan kekotoran, kecomotan. Kecomotan tu bahasa Melayu, comot kot daripada perkataan comot. Kecacatan dan keaiban. Bahkan sebaliknya, dia berlaku cuai terhadap kejahatan, kekotoran dan keburukan yang andainya manusia melihat atas salah satu daripadanya, nescaya mereka meninggalkannya, berlepas diri daripadanya dan seterusnya menghalaunya. Dan Allah jua yang dipohonkan pertolongan. Hati itu umpama cawan, kata ulama. Dia perlu dikeluarkan kekotoran, dibersihkan, dimasukkan air yang jernih. Itu yang dipanggil takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli itu bersihkan hati. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya mohon ampun daripada Allah. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.